Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hari ini kita akan buat dalam section A sahaja. Kalau section A ni banyak sikitlah kita boleh bincang kan. Kita boleh bincang banyak sikit bab dia. Okey, jom tanpa melengahkan masa, kita nak mulakan dengan bab yang pertama, section yang pertama ni lah. So, Rajah 1 menunjukkan graf hal laju masa. So, kat sini kita ada velocity dan kita ada time. Okey, kita ada dua graf. So, ingat kalau melibatkan velocity dengan time, maka luas di bawah graf ni mewakili sesaran, displacement. Okey, displacement ya. Okey, ingat tu. Okey, di soalan sekarang ni dia tanya apa? Tandakan tik pada jawapan yang betul. Hal laju boleh ditarifkan sebagai perubahan displacement sesaran ya. Sesaran. Okey, senang. Okey, berdasarkan rajah di atas, nyatakan gerakan. Okey, kalau sebut gerakan ni korang kena jawab sama ada hal laju ataupun pecutan, acceleration. Jawapan korang kena ada ni. Selepas 10 saat. Jom tengok. Selepas 10 saat. Nampak tak dia berkurangan? So kat sini korang ada dua jawapan. Korang boleh pilih salah satu lah. Korang boleh cakap yang pertama adalah hal laju berkurangan. Hal laju berkurangan dengan masa ataupun secara seragam. Dia berkurangan secara seragam. Decrease. Constantly. Ataupun kalau nak buat pecutan, kita akan buat nyah pecutan. Nyah pecutan seragam. Disacceleration. Constant disacceleration. So, salah satulah pilih. Jadi ada perkataan gerakan je, korang kena buat sama ada laju ataupun pecutan, guys. Okey? Jadi korang pilih salah satu. Okey, kita pilih hal laju berkurangan secara seragam. Okey, next. Tentukan kedudukan di mana bas itu mula memecut. So, kat mana kat sini kalau tengok dia mula memecut? Pecutan tu apa? Pecutan tu perubahan velocity. Nampak tak sini perubahan velocity ni? X kepada 10. Ni perubahan dia. Jadi sepanjang ni adalah kita punya acceleration. Ingat, kita punya gradient adalah pecutan. Jadi kat sini kedudukan manakah dia memecut? Accelerating. Jadi X kepada Y. State the physical quantity. Kuantiti fizik yang diwakili oleh luas di bawah graf. Area under the graph. Cakap tadi kan, dia adalah sesaran, displacement. Okay, now kita nak masuk pula kepada photoelectric. Okay, yang kita pakai tenaga solar sekarang, kita gunakan photoelectric. Okey, photoelektrik tu maksudnya kita punya cahaya akan menghentam kita punya permukaan. Kita punya permukaan ni. Jadi kita perlukan kita punya sinaran cahaya kita ni. Sinaran cahaya kita ataupun senang pakai panjang gelombang cahaya. Panjang gelombang cahaya ni kalau boleh kita nak lebih kecil berbanding gelombang ambang dia. Gelombang ambang ni. Gelombang ambang tu threshold lah. Threshold namanya. Panjang gelombang logam. Jadi, panjang gelombang cahaya mestilah lebih pendek berbanding panjang gelombang ambang logam. Panjang gelombang ambang tu maksudnya panjang gelombang threshold. Threshold metal. Jadi, panjang gelombang tu mesti lebih kecil lah. Baru dia boleh menghasilkan elektron. Kalau panjang cahaya ni besar, tak boleh. Dia tak boleh menghasilkan elektron. Boleh ni kalau panjang gelombang. Kalau frekuensi cahaya ni kena lebih besar pula, terbalik. Kalau cahaya punya frekuensi, dia kena lebih besar.
berbanding dengan frekuensi daripada logam. Frekuensi dia kena lagi power. Tapi kalau lambda ni dia kena lagi pendek. Jadi korang boleh pilih lah mana-mana yang korang suka. Kalau dia tanyalah macam mana elektron ni dihasilkan. Okay, boleh guys? So, apakah yang dimaksudkan dengan elektron? Elektron ni adalah satu fenomena. Ada satu fenomena. Fenomena pengeluaran elektron. Produce elektron from, dari, permukaan surface of metal, logam. Bila dia keluar? Apabila ianya disinari oleh cahaya. Disinari, namanya alo cahaya. Ataupun cahaya saja pun boleh. Okay, air cahaya pada frekuensi tertentu. Pada frekuensi tertentulah mengikut jenis logam dan juga jenis cahaya. Tertentu. Okey, ini definisi fotoelektrik. Okey, contohlah ya. Nyatakan satu syarat. Syarat tadi, cikgu dah cakap tadi, kita punya frekuensi. Kalau nak pakai frekuensi, kita cakap frekuensi gelombang cahaya ataupun sinar gelombang mesti lebih besar. Kalau kita pakai frekuensi, mesti lebih besar daripada frekuensi ambang logam. Ambang ni adalah threshold. Kita nak pakai ini pun boleh, ataupun nak pakai lambda. Kalau nak pakai lambda, dia terbalik lah. Kita akan cakap panjang lambda. Kan? Kita boleh sebut panjang lambda. Panjang gelombang cahaya. Panjang sinar gelombang cahaya lebih kecil berbanding dengan panjang gelombang ambang logam. Jadi kalau nak pakai lambda lebih kecil, kalau nak pakai frekuensi dia lebih besar. Barulah terhasilnya elektron. Okey, dah selesai. Okey, pengiraan yang simple-simple cikgu akan kira. Kalau pengiraan yang tak mudah sabar, cikgu akan skip ya. Okey, oleh kerana ini adalah yang simple pengiraan ni dan dia agak popular, cikgu ajarlah sikit. Dan kat depan pun ada formulanya tau. Yang pertama dia kata pancaran cahaya berfrekuensi. Ni pancaran cahaya frekuensi ni. Pancaran cahaya kat sinilah. Kat depan. Ditujukan ke atas permukaan logam yang mempunyai fungsi kerja, work done. Okay, soalannya adalah tenaga cahaya. Okay, formula tenaga cahaya adalah E sama dengan HF. Okay, kalau rasa tak tahu, tinggalkan je, cari soalan lain. H ni adalah pemalar Planck. Planck constant. Jadi ambil Planck constant kat sini. 6.63 darab 10 negatif 34 darab dengan frekuensi cahaya 7 darab 10 kuasa 15. Ni korang kira lah berapa korang dapat. Kiralah dapatlah dia punya E tu. Sekejap, mana kalau tu? Ada tu. Hilang lah. Ya, kira ya. Berapa dapat ni? Cikgu dapat sini 4.6 4 darab 10 negatif 19 Joule. Itu energi cikgu dapat. Tenaga cahaya yang dihasilkan.
Okey, lepas tu tenaga kinetik elektron kat depan pun ada dia punya formulanya. Kinetik elektron sama dengan energi E ni tolak dengan work done ni, work done yang diberikan ni. Ni fungsi kerja. Fungsi kerja. Jadi kita masuklah kat sini. Tolaklah macam biasa. Kita ambil yang kita kira tadi, 4.64 darab 10 negatif 19. Tolak dengan W kita 2.32 darab 10 negatif 19. Ya. Dah. Nanti boleh kira sendirilah. Okey, jom kita buat yang lain. Okey, kat sini kita ada seorang pelajar yang sedang menarik sebuah guni. Dulu soalan macam ni tak ada. Dulu soalan dia adalah dia akan letak meja, dulu-dululah. Dia ada satu meja. Lepas tu dia akan ada troli, akan gantung. Jadi tarik kat situ. Dulu macam ni soalannya. Jadi nampak macam dalam lab lah kan. Cuma sekarang ni kita punya soalan lebih real lah. Dalam bentuk aplikasi, lebih real sikit. Tapi cara kerja dia sama je. Okey, dekat sini dia beritahu bahawa seorang lelaki sedang menarik sebuah guni berisi buah-buahan yang berjisim 7 kg. Buah-buahannya adalah 7 kg. So dalam ni 7 kg buah-buahan dia. Ke arah atas menggunakan tangkal dengan daya. Okey, daya. Okey, dayanya adalah 68.67. Okey, daya yang bertindak ke atas guni berada pada keseimbangan. Bila sebut keseimbangan, atas dengan bawah ni mesti sama nilainya 68.67 Newton. Tu namanya keseimbangan. Equilibrium seimbang. Okey. Jadi sekarang macam mana? Soalan apa sekarang? Apakah masuk keseimbangan daya? Apakah masuk keseimbangan daya ni? Keseimbangan daya ni lah net force. Daya bersih. So kita akan buat net force Keseimbangan tu net force, daya bersih. Daya bersih yang bertindak ke atas sesuatu objek. Yang bertindak ke atas sesuatu objek adalah sifar. Okeylah, jadi satu ke atas katakan positif, turun ke bawah negatif, dua-dua ni akan menghasilkan sifar. Itu namanya equilibrium. Nak jadi equilibrium macam mana? Sama ada dia dalam keadaan stationary dan dalam keadaan pegun ataupun dalam keadaan hal laju seragam. Dua ni dia dalam keadaan force kita dalam keadaan sifar, daya bersih kita. Okey, dah itu yang pertama. Yang kedua, lakarkan jasad bebas bagi dua daya yang bertindak. Okey, kita dah lakar dah pun kat sini, satu ke atas, satu ke bawah. Okey, lukis macam ni lah, korang tekankan sikit lah dengan pensel tu, dengan pen. Okey, seterusnya adalah rajah di jasad bebas bagi dua daya yang bertindak ke atas guni. Lakarkan, kita buat. Yang seterusnya adalah berapakah nilai daya yang bertindak ke bawah. Ke bawah dan ke atas sama ya. Sebab dia dalam keadaan keseimbangan. Jadi jawapannya adalah sama. 68.67 Newton. Okay, jangan lupa letak Newton sebagai pelajar sains, pelajar fizik. Berapakah daya diperlukan oleh lelaki itu untuk menaikkan guni dengan pecutan? Okey. Pecutan dia Okey, kita punya formula untuk kita punya daya ataupun force F sama dengan MA. Ini kalau dia nak cari betul-betul daya saja. Kalau nak cari daya bersih, net force yang melibatkan dua arah. Macam ni kita nak cari net force. Jadi daya kat depan ni kita kena cari dulu. Jadi kita kena buat daya tolak daya baru dapat MA. Sebagai contoh macam ni. Katakanlah kita ada beban.
kita ada lantai, kita tolak kat depan. Kat depan ni kita ada 10 Newton. Contohlah kan. 10 Newton. Lepas tu kita ada geseran, fraction. Fraction katalah 4 Newton. Jadi kita akan buat F tolak F sama dengan MA. Jadi F yang pertama 10, F yang kedua 4. Sentiasa yang power kat depan ya. Jadi kita akan dapat kat sini 6. Itulah maksudnya, ni namanya adalah daya bersih. Kalau daya bersih kita tak dapat kosong, bermaksud barang yang kita angkat tu mesti bergerak sama ada ke atas ataupun ke bawah. Kalau dia stationary, dia mesti pegun lah kan. Jadi kalau macam ni tak dapat kosong ni, net force dia dapat 6. Maksudnya ada daya yang lebih power, yang menarik ke atas ataupun ke bawah. Okey, jadi daripada sini kita tengok sikit daripada gambar rajah ni. Disebabkan dia adalah tarik, kan. Jadi force kat sini, force. So dia tarik ni, dia tarik guni kan. Jadi force ni kita nak tahu ni. Jadi force yang kuat ni mesti tarik yang lemah. Jadi yang kuat tarik yang lemah. Okey, yang lemah berapa? Yang lemah ni berat kita adalah 68.7. Jadi yang kuat tolak yang lemah. Yang kuat tolak yang lemah kita adalah 68.67. Sama dengan MA. Okey, faham tak? Boleh? Okey, aku bagi contoh lain lagi. Katakanlah ditarik tetapi guni ni kuat lagi. Guni ni menang kan? Okey, kalau guni ni menang, guni ni power. Jadi guni kat depan, F kat belakang. Faham tak guys? Jadi kalau guni tu menang, jadi guni kat depan, F kat belakang. Orang tu kalah. Begitu juga naik lift. Kalau naik lift pun sama. Kalau naik ke atas, yang atas dulu tolak bawah. Kalau turun bawah, bawah tolak atas. Mesti macam tu cara dia. Okey, boleh? So tolak macam ni. Okey, lepas tu kita masuklah nilainya. So M kita berapa dikali kod? M kita buah-buah tadi. M kita 7 kg. So M kita 7. A kita adalah 2. Korang pindah-pindahkanlah, dapatlah F nanti. Okey, boleh? Pandai-pandailah korang kira nanti dapatlah F tu. Cikgu nak masuk soalan lain. Okey guys, ke korang tak suka kira mengira ni? Kalau tak suka, cikgu nak skip soalan kira mengira. Mimi okey Mimi? Ke kurang gemar kira mengira Mimi? Kurang Mimi itulah. Kurang macam mana Mimi? Nak kena juga sikit-sikit. Okeylah, tak apalah Mimi. Jom kita cari soalan yang tak kira Mimi Kita cari soalan yang tidak mengira, jom. Okey. Oh, ni KYS. Okey, KYS ni soalannya dalam bahasa Inggeris lah. KYS. KYS. Alamak, soalannya besar-besar lah pula. Pengiraan juga ya. Okeylah, tak apalah. Cikgu skip. Cikgu buat soalan negeri lain dulu. Okey, negeri Kedah. Negeri Kedah. Negeri Kedah macam soalan yang tadi kan. Dia straight je. Okey, kita elakkan pengiraan je Mimi ya. Okey, now kat bawah ni menunjukkan graf hal laju melawan masa. Okey, jadi kalau hal laju melawan masa, ini adalah kita punya pecutan ataupun acceleration. Acceleration. Soalannya adalah gariskan definisi hal laju. Gariskan. Okey, hal laju ialah kadar perubahan sesaran. Dah settle. Tikkan macam sama tadi. Pada kuantiti asas yang ditunjukkan. Kan sama kan? Ke lain sikit. Namakan kuantiti fizik yang ditunjukkan oleh kecerunan. Sama Sama macam Kelantan tadi.
pecutan lah. Pecutan. Pecutan ni acceleration. Kuantiti fizik jawapan B1 merupakan kuantiti vektor. Berikan ni lain sikit. Vektor mempunyai, berikan satu contoh. Dia nak contoh. Berikan satu contoh bagi kuantiti vektor yang lain. Kita ada daya. Daya ni force lah. Dah cukup tu, dah cukup dah. Momentum pun boleh. Momentum pun vektor. Displacement pun boleh. Hal laju pun boleh. Velocity. Okey, satu je nak. Okey, nombor 2. Jom. Apa ni? Menunjukkan sebuah papan iklan digantung oleh sebatang rod besi ringan. Rod besi ringan kan? Okey. Namakan F. Okey, F ni senang je. F ni adalah tension. Tension. Tegangan. Daya tegangan. Daya tegangan. Tension lah. Okey. So, lukiskan komponen Fy dengan secara menegak. Dia suruh kita lukislah pula. Fy bagi daya F rajah 2 di atas. Kat mana daya Fy ni? Y tu macam biasa kita buat XY lah. Ni Y, ni X. Jadi ni Fy, ni Fx lah. Okey. Dia suruh lukis je kan? Satu markah je. Lukis je lah guys. So, dayanya sebenarnya ni. Tapi kita tak boleh lukis ni. Kita kena lukis pada center ni. Jadi inilah kita punya Fy kita. Dia mesti kat sini. Jadi ni kita punya Fx. Faham tak? Dia mesti tertumpu kepada yang dia jumpa tu. Jadi lukis yang kat sini lah sampai Fy. Okey, seterusnya. Sekiranya jisim papan iklan tersebut ialah 50 kg, beratnya rod besi dan wayar diabaikan. Okey, cikgu nak abaikan lah, tengok tak nak kira lah. Ini ya, kita abaikan pengiraan-pengiraan ni. Okey, ni pun ada pengiraan ni. Bulan tidak bergerak mendekati bumi walaupun daya graviti bertindak ke atasnya. Okey, bagus. Bulan tidak bergerak mendekati bumi walaupun daya graviti bertindak ke atasnya. Jelas. Kenapa bulan tu maksudnya bulan tak jatuh ke bumi ya? Mereka ada tarikan antara satu sama lain. Kenapa mereka tak jatuh ke bumi? Awak rasa kenapa bulan tak jatuh kepada bumi? Kenapa tak jatuh? Awak rasa kenapa? Hal laju lepas. Hal laju lepas tak escape velocity lain. Escape velocity tu kalau roket nak keluar daripada bumi. Ni pasal kita ada daya memusat ni. Centripetal force. Daya memusat. Jadi kalau nak jalan bahasa yang mudah, kita kata kerana bulan ni bergerak secara bulatan lah sebab dia ada daya memusat. Bergerak dalam bulatan. Kalau tak bergerak dalam jatuh. Dia bergerak bulatan kan. Dengan kelajuan yang tetap. Macam ada tali kat dia. Dan tidak bergerak ya. Mendekati bumi. Sebab itulah tak jatuh. Seolah-olah macam ada daya memusat. Jadi dia pusing je lah, dia tak jatuh kepada bumi. Okay, now kita buat lagi nombor 4. Ni radioaktif. Seorang penyelidik telah menjalankan satu penyiasatan
Menggunakan phosphorus. Phosphorus ni untuk melihat akar dia ni perlukan berapa banyak baja. Jadi tak adalah kita membazir baja kita. Untuk mengkaji penyerapan dan pergerakan baja dalam satu tumbuhan. Okey, menunjukkan bagaimana fosforus disuntik ke dalam batang pokok separuh hayat bagi. Okey. Jadi fosforus ni dicocoklah pada akar ataupun pada batang dia untuk melihat pergerakan baja. Manusia ada juga, tapi manusia dia tak pakai fosforus. Manusia dia pakai adalah iodine ke ataupun beberapa yang lain. Kalau untuk melihat kerosakan pada buah pinggang. Kita punya buah pinggang ni kalau nak tahu rosak, dia akan inject radioaktif. Jadi kalau dalam masa setengah jam radioaktif tu masih ada dalam buah pinggang, maksudnya buah pinggang kita rosak lah. Buah pinggang kita tak boleh nak keluarkan radioaktif tersebut. Kalau buah pinggang normal, doktor akan inject pada buah pinggang tu macam berfungsi dan dalam masa setengah jam hilang. So maksudnya kita punya kidney kita bagus. Okey, jadi kat sini dia pun memancarkan iaitu zarah B ya. Okey, dia punya separuh hayatnya adalah 14 hari. Maksudnya setiap 14 hari dia akan hilang separuh. 14 hari akan hilang separuh. Itu maksudnya. Okey, soalannya adalah apakah yang dimaksudkan dengan separuh hayat? Separuh hayat ni adalah masa yang diperlukan untuk bahan radioaktif mereput, decay. Mereput ni decay menjadi separuh daripada asal. Separuh daripada keadaan asal. So the time taken for half of nuclear radioactive material decay. Time taken for half nuclear radioactive material to decay from its original mass. Okay, now soalannya adalah kena kira ni. Kereaktifan awal fosforus adalah 800. 800 bilangan per saat. So itu kan masih dah ambil untuk menjadi 50. So kita kena buat separuh-separuh guys. Maksudnya 800 separuh menjadi 400, separuh menjadi 200, separuh menjadi 100, separuh menjadi 50. Jadi kita punya half circle kita kat sini. Half. Ini separuh hayat. Ini separuh hayat. Ini separuh hayat. So kita ada 4 separuh hayat. Jadi formula kita 4 darab separuh hayat kita berapa ni? Alamak, tak jumpa lah pula. 14 hari. Jadi kat sini kita ada 4 kali 14 hari separuh hayatnya. Jadi daripada 800 nak kepada 50, so memerlukan lebih kurang 56 hari. Jadi lepas 2 bulan, hampir 2 bulan, barulah radioaktif dalam pokok tu akan hilang. Semata-mata nak tengok pergerakan baja dalam pokok ini. Okey, boleh. Jadi korang guna cara macam ni lah. Dia ada beberapa cara. Tapi cikgu suka cara ni. Sebab dia lebih senang nampak daripada korang nak hafal formula. Banyak formula macam Mimi cakap tadi lah. Okay, dah. Nak salin ke? Salin. Okey. Ni apa benda ni?
Okey, ni kira juga. Tak apalah, kita skip sikit. Mana kira kita skip dulu. Okey, kita skip kejap. Kita pilih soalan negeri lain pula ya. Okey, Terengganu. Masih lagi section A. Memang hari ni cikgu nak buat section A je. Section A ni dia tak banyak. Tapi bagusnya sebab dia banyak topik lah kita boleh bincang kan. Sebab dia sikit-sikit. Kalau section B tu bagus, semakin besar. Cuma topik tak banyak lah kita boleh bincang. Okey. Satu menunjukkan satu litar elektrik yang menggunakan komponen elektronik X. So, apakah nama X ni guys? Ni memang korang kena tahulah ni. X ni senang sangat ni. Apa namanya? Apakah nama X ni? Ni korang wajib jawab ni. Tak tahu ya? Simbol macam ni. Ini adalah diod. Apakah fungsi diod? Siapa tahu? Apakah fungsi diod? Kenapa kita perlu letak diod kat sini? Fungsi diod adalah membenarkan pengaliran arus satu hala. Macam ni. Boleh lalu lah ni. Ingat dia punya belakang dia ni mesti menghadap positif. Baru dia boleh on. Okey, kalau kita buat positif kat sini, negatif, ni tak boleh masuk. Sebab melanggar. Okey, dia tak benarkan dua hala. Dia benarkan satu hala je. Tu fungsi diod ya, membenarkan arus melaluinya satu hala sahaja. Okey. Ada kat sini apa ni? Komponen X membenarkan arus mengalir dalam satu hala sahaja ya. Okey, apakah suis apabila suis dihidupkan apa akan berlaku kepada mentor berikut? Agak-agaknya nyala ke tak nyala ni? Kalau di on ni nyala tak rasa-rasa mentor ni? Adakah dia membenarkan arus melaluinya kalau kita on? Pendapat awak macam mana? Dia nyala ke tak nyala? Apa ni? Assalamualaikum cikgu. Nantilah cikgu reply. Tak nyala Mimi. Kenapa tak nyala Mimi? Cuba tengok positif dengan belakang dia. Boleh tak masuk? Boleh, dibenarkan masuk. Dibenarkan complete lah. Nyala. So ingat yang belakang ni mesti dia jumpa dengan positif. Kalau jumpa negatif tak boleh. Baru tak nyala. Ni kalau macam ni nyala ya. Jadi kalau macam ni jawapan kita adalah mentor menyala. Mentor menyala. Bulb light up. Okey, jadi soalannya adalah bagi reason. Apa reasonnya? Reasonnya adalah dalam bahasa Melayu namanya pincang ke depan. Dalam bahasa Inggeris namanya adalah forward bias. Pernah dengar tak? Forward bias. Forward bias tu ke depan. Dia nyala lah ke depan. Okey, ni adalah kita punya radioaktif. Okey, radioaktif ni agaknya apa ni berlaku ni? Okey, apa nama proses tindak balas nuklear ini? Korang rasa daripada besar menjadi kecil. So, apakah nama tindak balas nuklear ini? Siapa tahu? Tindak balas nuklear ada dua. Ada dua jenis. Jadi cikgu nak test dulu. Yang ni apa namanya dulu? Besar menjadi kecil namanya adalah pembelahan nuklear. Bahasa Melayu senang sebab nampak yang dia belah dua kecil kan. Pembelahan nuklear. Dalam bahasa Inggeris namanya adalah fission. Nuclear
fission. Okey, kalau daripada kecil menjadi besar, ni besar menjadi kecil. Kalau kecil menjadi besar, contohnya ada dua hidrogen, kecil dengan kecil bergabung, berlanggar dan dia akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Dan menghasilkan energi yang banyak lah. Ini berlaku dekat matahari. So, matahari ni namanya adalah pelakuran. Nuclear fusion. Jadi kalau kecil kepada besar, fusion. Besar kepada kecil adalah fission. Okey? Okey, kat sini. So, kita ada ni. Agak-agaknya dia alpha ke beta. Tak apa. Biar dulu. Kita buat dulu. Soalannya adalah, berdasarkan Rajah 1 terangkan mengapa tindak balas nuklear itu berterusan dan bagaimana dapat digunakan untuk menjana tenaga elektrik berterusan. Okey, ni kita boleh menjanakan tenaga elektrik. Okey, ideanya macam ni Ini uranium. Uranium tu bahan reaktif, tapi dalam keadaan yang biasa dia stabil je. Dia jadi tak stabil bila kita pecutkan satu neutron ni, satu neutron kita pecutkan, bila kita pecutkan dia bergabung kat sini, dia jadi tak stabil. Bila tak stabil, dia mulalah pecah. Dia mula pecah menjadi xenon dan juga menjadi asar 2 kan. Dan dia melepaskan 2 elektron yang baru campur dengan tenaga. So tenaga ni macam meletup lah. Jadi tenaga ni lah yang kita gunakan untuk memusin turbine elektrik. Jadi yang dua ni nanti dia pun akan mencari bahan baru untuk dia melanggar orang lain. Jadi proses ni akan berterusan lah. Namanya proses berantai. Sebab dia berterusan. Itu ceritanya. Jadi kalau berdasarkan mengapakah dia sentiasa berterusan, sebab dia adalah tindak balas berantai. Yang pertama kita akan cakap dia adalah tindak balas berantai. Sebab neutron dirasakan ke jumpa lain dia berlaku lagi. Berantai ni namanya change reaction occur. Okey. So ada change reaction kat situ. Okey, tindak balas berantai namanya. Okey. Yang kedua, kita punya tenaga yang dihasilkan tu, kita tenaga tu maksudnya mungkin haba lah. Tenaga haba ataupun namanya tenaga terma. Tenaga terma ni akan diubah. Tenaga terma dihasilkan akan diubah kepada tenaga kinetik. Ni yang nak buat ni. Jadi thermal energy change to electrical energy. Kinetik tu turbine. Kinetik ni akan menghasilkan tenaga elektrik. Macam tu lah. Okey, boleh. Jadi tenaga thermal, tenaga kinetik, turbine, lepas tu menghasilkan elektrik. Okey, dah cukup 2 markah. Okey, pengiraan cikgu skip. Pengiraan cikgu skip. Tak nak buat pengiraan. Okey, kita nak masuk satu lagi. Soalan last kita. Untuk malam ini menunjukkan spektrum. Ni ada discrete. Cahaya adalah discrete. Spektrum. Okey, spektrum bagi lampu mercury. Lampu mercury. Dia ada beberapa jalur kat sini. Okey. Soalannya adalah, namakan spektrum cahaya dihasilkan oleh lampu mercury ini. Ini namanya adalah spektrum garis. Namanya adalah spektrum garis. Spektrum garis. Dalam bahasa Inggeris namanya line spectrum. Okey. Kalau elektrospektrum lain, elektrospektrum dia macam gelombang macam ni. Okey. Ini namanya spektrum garis.
Dia cuma nampak beberapa warna saja. Beberapa warna saja. Okey. Okey. Menyatakan satu ciri bagi spek cahaya lampu merkuri ni. Apakah ciri-cirinya? Iaitu dia mempunyai garis-garis pemisah. Kan? Garis-garis pemisah. Ataupun kita boleh berkata bahawa dia mempunyai dia punya frekuensi tertentu saja. Ini frekuensi, warna ni frekuensi lain, ini frekuensi lain, ini frekuensi lain. So dia mempunyai frekuensi tertentu saja. Bermakan satu makanan, kita beritahulah dia mempunyai frekuensi tertentu ataupun mempunyai panjang gelombang yang tertentu sahaja. Kita boleh kata panjang gelombang ataupun kita boleh kata frekuensi tertentu sahaja. Dia tak nampak macam pelangi. Macam pelangi tu namanya spektrum cahaya. Tapi merkuri namanya spektrum garis. Jadi dia ada beberapa warna je. Special sikit. Jadi kalau kita tembak dapat macam ni, dia adalah merkuri. Kalau kita tembak hidrogen, dia akan keluar warna lain. Dia akan keluar jalur-jalur lain lah. Dia tak macam cahaya matahari. Dia special sikit. Okey, B. Berdasarkan jawapan anda, rumus tenaga dikeluarkan oleh spektrum ini. Okey. Ni kalau ikut berdasarkan anda, rumus tenaga yang dikeluarkan oleh spektrum yang anda namakan dalam ini. Okey. Nama tenaga dia. Nama tenaga dia apa? Tenaga adalah kuantum. Ni namanya kuantum. Okey. Kalau nama lain dia kita boleh kata adalah sinaran adalah diskrit. Kalau ayat penuh ada nak ke? Okey. Kalau ayat penuhnya kita boleh kata tenaga haba, tenaga yang dipancarkan oleh sinaran spektrum garis. Alamak tak cantik. Spektrum garis adalah diskrit. Namanya diskrit. Diskrit ni tak selanjar. Ataupun kuanta lah kita belajar kan. Kuantum. Diskrit ni tak selanjar. Okey, macam ni tau. Kalau graf kita tengok graf kan. Graf kita macam ni. Ni namanya selanjar. Sebab dia nampak cantik je. Kalau graf kita macam ni, macam naik turun, ni namanya adalah diskrit. Dia tak selanjar. Faham tak maksud cikgu? Dia tak selanjar. Dia macam ni lah. Kecil, besar, kecil. Dia tak selanjar. Namanya diskrit macam ni. Kalau dia konsisten je, namanya adalah continuous. Faham Boleh guys? Hopefully korang faham lah. Hopefully kan. Berdasarkan sebenarnya cahaya lampu merkuri hubung kuantiti. Ni cikgu tak nak buat. Ni pun tak nak buat. Okey, ni bumi dah. Bumi dah pengira lagi lah. Mimi tak suka dah. Okey, cikgu rasa cukup lah kot untuk malam ni guys. Kita sambung minggu depan lah sikit. Jadi cikgu pilih-pilih lah mana yang sesuai sikit, yang tidak ada pengiraan ya guys. InsyaAllah. So okey guys, jumpa lagi malam minggu depan So korang rajin-rajin lah sikit buat latihan.